Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa naziran bayna yaday sa'ah fa'addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumil la raiba fih, amma ba'd. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, yang berbahagia Puan Sa'ariyah bin Sa'aduddin, Timbalan Pengarah Bahagian Pengurusan Hospital Sultanah Bahiyah, yang berusaha Ashabul Fadilah Ustaz Ismudi bin Muhammad Sanusi, Pegawai Agama Hospital Sultanah Bahiyah, seterusnya barisan, apa dia panggil ya, barisan penasyid aku no? Qasidah daripada Syauqul Habib. Berapa lagu dah hari ni tak tahu lah no? Tidak lupa juga kepada kawan-kawan saya daripada tim media, daripada Unais, Uwais Studio, Munir Studio dan studio-studio yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, seluruh kaki tangan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu bekerja? Itu di antara topik yang akan kita bahas sempena sambutan Maulidur Rasul, semarak cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena bekerja? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi menyatakan, man talabad dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarih Ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Hadis Nabi. Nabi kata, barang siapa yang mencari rezeki yang halal. Kita kerja ni untuk mencari rezeki. Dan rezeki itu sudah pastilah rezeki yang halal. Tujuan dia untuk apa? Yang pertama sekali, isti'fafan 'anil mas'alah. Kita nak hindarkan diri kita daripada duk minta-minta kat orang. Pasal itulah kita bekerja. Lelaki ke, perempuan ke, pasal agama tak mau orang yang suka minta-minta. Agama suruh kita bekerja. Jadi tuan-tuan dan perempuan duk kerja ni untuk nak menghindarkan diri kita daripada duk minta kat orang. Daripada duk minta orang tanggung kita. Walaupun ada yang belum menikah, mak pak ada, mak pak boleh tanggung. Tapi kesedaran diri sendiri untuk nak bantu mak ayah. Jadi kita tak mau duk minta kat mak, tak mau duk minta kat ayah. Nak pergi kerja pun minta, duk di rumah pun minta. Apa saja duk minta kat mak ayah, kita tak mau dah bergantung. Sebab kita dah boleh terbang sendiri dah. Dulu memang tak boleh terbang, lah boleh terbang sendiri dah. Jadi kita nak cari kerja, antara dia untuk nak cari rezeki, pasal tak orang minta. Nak melepaskan diri daripada tanggungan, daripada duk tanggung kita. Satu, Nabi kata. Yang kedua, Nabi kata wasa'yan 'ala ahli, cari rezeki untuk memenuhi nafkah keluarga. Suami cari rezeki untuk nak bantu keluarga, nak bagi kepada isteri, nak bagi kepada anak-anak. Isteri juga bekerja untuk nak bantu suami, untuk nak bantu anak-anak. Di samping bantu diri sendiri, boleh beli macam-macam. Saat-saat duduk sambil duduk tengok saya, dalam waktu yang sama duduk tengok kot TikTok juga. Apa benda yang duk ada jual pada hari ini ni? Kan? Hak nu, hak macam-macam lah. Bantu sekurang-kurangnya, kita tak sangkut dengan suami dah.
Abang kat suami kata, abang saya nak beli, abang kata belilah apa pun, tapi duit saya sendirilah sebab saya dah kerja. Jadi termasuk dalam hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga, Nabi kata apa? Nabi kata wa ta'attufan ala jarih. Kalau ada rezeki, kita boleh bantu orang. Kita boleh bantu Syria, kita boleh bantu Palestin, kita boleh bantu Rohingya, kita boleh bantu umat-umat Islam yang lain, jiran kita, ataupun ada orang yang kita tengok fakir miskin, kita boleh bantu mereka. Pasal apa? Pasal kita pun ada kerja, kita pun ada gaji, kita ada rezeki. Kita boleh bagi kepada mereka. Jadi Nabi kata, 3 tujuan ini dalam hadis Nabi. Kalau dia bekerja di atas 3 tujuan ini, Ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajahnya itu bercahaya seperti mana malam Lailatul Qadar ataupun seperti mana bulan yang bercahaya penuh. Jadi kita nak yang macam tu. Hari kiamat bercahaya muka kita. Maknanya atas dunia dulu kita pernah bekerja dan kerja kita untuk nak memenuhi 3 benda ni. Dan itu hadis yang pertama. Yang kedua juga, antara tujuan yang lain kita bekerja. Di samping kita bekerja, kena selitkan itqan ataupun kesungguhan di dalam kita bekerja. Yang ni kalau dalam bahasa yang diguna pakai dalam perkhidmatan awam, dia kata integriti. Integriti ni perlu ada itqan, perlu ada kesungguhan. Pasal apa perlu ada kesungguhan? Rupanya Nabi sebut benda ni lama dah. Bukan KSN sebut sebelum ni ke, ataupun setiausaha kerajaan negeri sebut benda ni ke kepada perkhidmatan awam supaya kita kena bersungguh-sungguh. Bukan yang tu. Lama dah Nabi dah sebut. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah kata apa? Kata Nabi SAW bersabda, Inna midh-dhunub dhunuban la yukaffiruha as-salatu wala siyam wala al-hajju wala al-umrah. Ada dosa-dosa yang tidak boleh tercicir ataupun tidak boleh ditebus dengan semayang, dengan puasa, dengan haji, dengan umrah. Dosa-dosa kita ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita semayang, Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita puasa, Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita pergi buat haji, Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita buat umrah, Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosa kita. Tapi ada dosa yang tidak tergugur dengan amalan-amalan itu. Benda itulah ditanya oleh sahabat Nabi kepada Nabi. Abu Hurairah tanya, Ya Rasulullah, wa ma yukaffiruha ya Rasulullah? Yang kata dosa tak boleh gugur dengan amal ibadah tadi ni apa dia? Maka jawab Nabi SAW, Al-humum fi talabil ma'ishah. Nabi kata, antara dosa yang boleh gugur dengan amalan yang lain. Nabi kata macam tu. Maknanya kalau kamu buat amalan ni, dosa kamu gugur. Walaupun semayang tak boleh menggugurkan, puasa tak boleh gugurkan, haji tak boleh gugurkan, umrah tak boleh gugurkan. Tapi benda ni kalau kamu buat, boleh gugurkan. Apa dia benda tu? Nabi kata al-humum, iaitulah bersungguh-sungguh fi talabil ma'isyah, di dalam bekerja untuk mencari kehidupan. Kerja betul-betul. Kalau masuk pukul 7.30, masuk pukul 8, masuk pukul 9, panjkat ke, tamprin ke, terus bekerja. Ni masuk 7.30, mula-mula kerja pukul 9. Masuk pukul 7.30, tak kira dia tanya kawan, mana? Dia tanya lagu tu kawan, mana? Dia tanya. Kawan kita ni duk kena kari kepala ikan kata ni. Keluar dulu. Mula kerja kau apa? Pukul 9 baru mula nak buka komputer. Dah duduk dah baru mula nak buka komputer, kawan pula sebelah. Dia kata ada cerita bagus ni. Pakai tak buka lah komputer tu. Menyembang apa lebih kurang, sekali pukul 10, sekali orang ajak. Tak buat kerja apa. Lepas tu rehat. Rehat sejam, dia lajak pergi 2 jam. Bukan di sini, bukan hospital Sultan Bahiyah ni, hospital no Zimbabwe punya hospital. Pukul 3 sekali baru masuk mai. Lepas tu dia buat kelang kabut, lari sana, lari sini apa semua. Pukul 4.30 dia pun tamprin, balik lagu tu ya. Adakah itu bekerja? Adakah itu al-humum ataupun itqan? Maka benda ni dia tak dapat. Jadi hari ni semarak
cinta Rasul kepada kita, antara benda yang nak menyuntik semangat kita apa? Lepas daripada ni aku akan bekerja sungguh-sungguh. Pasal apa? Pasal ada benda ataupun ada dosa yang tidak dapat dilunturkan dengan amal ibadah yang lain. Dengan bekerja, dosa itu dapat dilunturkan. Tuan-tuan sekalian, apa dosa yang saya sebutkan tu? Antara dia. Yang ni disebutkan oleh para ulama. Kita dulu pernah buat ataupun pernah ambil barang-barang orang. Yang mana kita bila dah main mengaji, kita dah mula ada ilmu, maka kita nak bagi balik barang tu kepada orang. Tapi orang yang nak bagi kita tak jumpa dah. Cuma bila jumpa ustaz, saya ada hutang dia ataupun saya ada ambil barang dia, dia bukan tahu pun hari tu ni saya ambil. Mai rasa bersalah. Jadi saya nak bagi balik. Ustaz macam mana? Ustaz kata kena pergi bagi balik lah dekat dia. Pi cari rumah dia pun dah pindah dah. Adik-beradik dia pun kita tak tahu tang mana. Kita pun buat iklan macam-macam tak berjumpa dah. Ustaz kata lah mudah ya barang tu pibuh dalam tabung masjid lah apa semua. Yang tu kata ustaz. Tetapi hadis Nabi kata apa? Antara dia. Al-humum buat kerja. Kita dah selesai dah. Kita dah bagi buah dalam tabung masjid apa semua. Tapi duk main dalam hati juga. Aku duk rasa bersalah ni macam mana dengan dia ni. Maka Nabi kata itu di antara jalan dia al-humum. Hang buat kerja sungguh-sungguh untuk cari makan kepada ahli keluarga hang. InsyaAllah di sisi Allah Ta'ala benda tu akan selesai. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Pernah naik kapal terbang kan? Kita pergi daripada Manahala punya mengaji dulu ni. Bayang yang kelas ekonomi lah, bukan kelas bisnes. Tapi oleh kerana perjalanan kita jauh, orang bagilah selimut dekat kita, mas bagi selimut warna biru lah apa semua tu kan. Bila turun daripada kapal terbang, dengan selimut-selimut tu kita balik balik kampung. Betul tak betul? Lepas tu lah ni pun duk dengar ustaz duk ajak barang orang kena bagi, kita pun bawa selimut tu pergi kat syarikat mas. Dia kata kami tak pakai dah selimut ni kak, kami lupuh apa semua lah. Nampak? Jadi kita nak bagi ke mana? Contoh yang kedua, biasa pergi hotel kan, duk lena di hotel. Bayar RM130, pukul 3, pukul 2 kena check out keluar. Sebelum nak check out keluar, masuk dalam bilik ayam dulu. Tengok apa-apa boleh balas. Berbalas atau balas? Balas ni bawa balik. Oi, kita bayar kot. Kan? Ambil lah berui gigi lah, apalah, sabun. Yang tu benda biasa. Ni dia balas dengan TV bawa keluar. Oi, dia kata, ni apa... Kita bayang kot dia kata. Hak mana duduklah hotel. Nasib baiklah tilam tu besar sangat. Kalau tidak dengan tilam dia loncok terjun bawah. Kita pernah ambil benda tu. Jadi bila kita duduk dengar macam ni, kita bawa dengan TV, kita pergi ke hotel tu. Pergi ke hotel, hotel pun tak ada dah. Tinggal tanah ya. Jadi nak cari siapa? Kan? Di samping TV tu pun kita tak tahu dah rosak. Jadi hancur habis semua. Maka Nabi kata apa? Al-humum. Iaitulah bekerjalah rajin-rajin. Untuk nak cari nafkah kepada keluarga kamu, benda itulah yang akan menggugurkan dosa kita yang tadi ni. Okey nah? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. So, kerja betul-betul. Orang yang bekerja betul, orang yang bekerja sungguh-sungguh, Nabi SAW amat cinta kepada mereka. Sehingga kan dalam riwayat menyatakan ada 3 tangan. 3 tangan sahabat Nabi yang pernah dicium oleh Nabi SAW kerana kuat bekerja. Tangan yang pertama iaitulah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Nabi salam dengan dia, Nabi pegang tangan dia, kasar sungguh tangan dia ni. Lalu Nabi tanya kepada dia, "Wahai Mu'az," Nabi kata, "apa yang kamu buat dengan tangan kamu? Apa yang kamu buat dengan tangan kamu sehingga tangan kamu ni kasar?" Maka jawab Mu'az, dia kata apa? Dia kata, "Adribu bil marri wal mishatu fa unfiquhu ala ayyali." Dia kata, "Ya Rasulullah, saya bekerja sungguh-sungguh untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk kehidupan kami ni." Maknanya apa? Habis kerja satu, dia buat kerja pula. Habis kerja, dia buat kerja pula. Sampai kasar tangan dia. Lalu apa kata Nabi SAW? Faqala Nabi SAW, faqubbilan Nabi. Nabi pegang tangan dia, Nabi cium tangan dia. Oi, sakan Nabi boleh cium tangan sahabat ni kira hebat. Selalunya sahabat dia duk cium tangan Nabi. Nabi cium tangan dia. Lalu Nabi kata, "Hadhihi yadun la tamassuhan naru abada." 2 benda
yang Nabi bagi kepada dia. Nombor satu, Nabi cium tangan dia. Yang kedua, Nabi kata, inilah tangan yang tidak akan terkena api neraka buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Maksud dia, kalau tuan-tuan bekerja rajin-rajin, bekerja bersungguh-sungguh, antara kelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah kita dalam keadaan bekerja betul-betul. Orang yang kedua, sahabat yang kedua, iaitulah Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dia juga Nabi SAW pernah pegang. Muaz, Nabi pegang dua tangan dia. Yang tadi, Sa'ad bin Muaz tadi ini Nabi pegang satu tangan. Muaz bin Jabal, Nabi pegang dua tangan. Nabi pegang dua tangan, Nabi kenal Muaz bin Jabal ni macam mana. Hebatnya Muaz bin Jabal, sehingga kan dia diangkat menjadi gubernur di negara Mesir. Kan? Lepas tu, Nabi pegang dua tangan dia. Nabi tahu dia orang yang kuat bekerja. Nabi cium dua tangan dia. Dan Nabi juga mengatakan, hadhihi yadun, inilah tangan, la tamassuhan naru abada, tidak akan terkena api neraka sampai bila-bila. Itu orang yang kedua. Yang ketiga siapa? Iaitulah anak Nabi SAW, Fatimatuz Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Az-Zahra ni rajin bekerja. Suami dia siapa dia? Iaitulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia pernah satu hari dia berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia kata, ayah dah jadi orang besar. Ayah tolonglah cari seorang khadam kepada saya. Saya buat kerja tak berhenti ni. Pasal apa? Pasal jaga anak. Lepas tu pula dia menggiling roti, menggiling tepung untuk nak buat roti. Lepas tu pula dia akan pergi perjalanan yang jauh untuk nak angkat baldi air daripada perigi masuk di rumah. Mana ada lagi sadar waktu tu, tak ada. Kan zaman lah baru ada sadar. Tak ada waktu tu. Jadi dia pergi angkat air, dia balik rumah. Lepas tu pula malam nak kena layan pula Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sampai kerah tangan dia. Nabi tengok keluar air mata. Dia minta kepada Nabi, ayah tolonglah bagi khadam kat saya seorang. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, kalaulah kamu bersabar dengan apa yang jadi kepada kamu sekarang ni, kamu akan diberi syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi pegang tangan dia, Nabi cium tangan dia. Inilah tangan yang ketiga, iaitulah wanita yang mendapat kelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal rajin kerja. Okey tuan-tuan dan puan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menjadi orang yang bukan hanya menunggu-nunggu ataupun orang yang duduk meminta-minta. Benda ni agama tak bagi, pasal itu Allah Taala suruh kita bekerja dan Nabi SAW juga menyuruh kita bekerja. Dan tiga orang ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka ni adalah insan yang mencari pekerjaan untuk nak cari rezeki. Seterusnya rezeki itu adalah rezeki yang halal yang boleh mendatangkan barakah kepada kita. Apa maksud barakah? Barakah ni maksud dia barikah. Asal ada perkataan telaga. Telaga ni maksud apa tuan-tuan sekalian? Kata ulama, kita pergi celup tangan dalam telaga, kita bawa keluar tangan kita. Air yang ada di tangan kita itulah rezeki kita, dan air yang ada dalam telaga itulah antara barakah yang disimpankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas rezeki kita yang kita tak nampak. Sebab tu perkataan barikah, maka jadilah barakah. Barakah ni iaitulah barakah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau rezeki kita berkat, apa maksud berkat? Tak banyak mana, tetapi dengan rezeki itu boleh menampung ataupun dengan rezeki itu cukup untuk diri kita. Nak dibandingkan dengan orang rezeki yang sama juga dengan kita tapi tak cukup. Itu beza dia tu. Rupa-rupanya rezeki kita yang sikit ini ada barakahnya, dapat menampung kehidupan kita dan juga segala keperluan-keperluan kita yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Itu maksud barakah. Macam mana kita nak dapat barakah? Yang pertama sekali saya sebut kepada tuan-tuan. Yang pertama, bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Itu nak dapat barakah tu.
Kita nak dapat kerja ni sikit punya susah. Lah ni, sikit punya susah. Waktu interview saya pun, sebelum nak dapat kerja ni pun, interview merata tempat, tuan-tuan sekalian. Dan waktu interview tu, antara soalan yang ditanya oleh panel, ini di antara permulaan barakah ni. Panel tanya, ni kalau kerja di sini, boleh tak kalau kami hantar pergi Sabah Sarawak? Tu soalan dia tu. Saya tak kisah tuan. Mampu. Saya tak kisah. Hantar bila pergi mana pun. Zimbabwe pun saya pergi. Tu, dengar Tengok tuan-tuan sekalian. Dia keluar. Hantar sungguh. Kita ni orang Kok Diang lah. Pergi hantar pergi Sarawak tu. Allahu Akbar. Dia balik. Dia pergi cari tu imam. Tu imam kena ada YB mana-mana. YB pula tu kena ada menteri mana-mana. Pergi cari tuan-tuan sekalian. Buat surat rayuan lah apa semua. Tak mau pergi sana. Macam mana dengan statement ataupun jawapan kita kepada panel tadi ni? Nampak tuan-tuan sekalian? Di situ nak bermulanya barakah. Kalau dah di situ pun kita dah mula pemuhung lah, tak ada barakah tuan-tuan sekalian, maka rezeki kita lepas daripada tu akan datang dalam keadaan tidak memanfaatkan ataupun tak bagi manfaat kepada kita. Tak ada. Boleh faham? Rezeki, kata ulama ada dua. Yang pertama milik, yang kedua manfaat. Yang ketiga, kita nak rezeki yang ada barakah. Nombor satu, saya sebut kepada tuan-tuan sekali. Buat kerja betul-betul. Yang kedua, ketika mana kita bekerja, jangan menipu. Kan kita bagi statement apa? Saya boleh pergi mana-mana. Saya boleh kerja siang dan malam pun boleh. Tiba-tiba, doktor ataupun bahagian kita kata, kita kena kerja malam ni. Tarik muka 86 tu Allah, kerja malam tak boleh lah. Saya anak lah. Dia mula bagi alasan macam-macam. Tuan-tuan, muhasabah balik diri kita. Macam mana yang kita telah i'tiqad ataupun kita telah simpan dalam diri kita mula-mula kita nak kerja tu tadi ni. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa benda ni? Pasal apa kita nak barakah ni? Pasal apa? Kerana anugerah Allah Taala bagi kepada kita ni, kita tak tahu benda apa kita nak dapat. Ada orang yang pulun betul-betul bekerja, dia tak nampak pun nak dapat anugerah apa. Allah Taala bagi kat dia anugerah. Antara dia apa? Tuhan bagi dia naik pangkat, itu barakah. Antara dia apa? Tuhan bagi kepada dia dapat pingatlah anugerah. Macam-macam lah. Sebab benda anugerah ni benda yang kita tak tahu. Hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sahaja yang ada, yang Tuhan tahu yang nak bagi apa kepada kita. Kalau kita ada barakah dalam rezeki kita, tak dapat apa pun kita akan terus buat kerja tu sampai bila-bila, sampai pencen. Yang ni yang kita mau dalam kehidupan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nak sebut lagi kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti 12.30. Saya duk prepare sampai pukul 1, kan? Tapi oleh kerana 12.30 ni, benda hak banyak kita terpaksa nak kena bagi kecil-kecil lah. Macam mana kita nak mengundang rezeki kepada kita? Rezeki ni ada dua tadi ni. Yang pertama milik, yang kedua manfaat. Kalau rezeki yang tidak ada barakah, walaupun hak kita tapi tak bermanfaat, tak ada barakah. Contoh saya bagi kepada tuan-tuan. Yang kata barakah, ada barakah, baju yang kita pakai. Tuan-tuan beli baju, duk pakai selalu baju tu. Baju tu ada barakah, ada kebaikan dia. Dengan kita beli baju tapi tak pernah duk pakai, bubuh dalam almari ya. Orang tengok bersusun baju, tak pernah pakai pun. Kan? Tak pernah pakai, maka tidak ada barakah pada benda tu. Yang tu ulama lah sebut. Ulama sebut. Baik. Jadi macam mana ustaz? Kalau macam tu macam mana kami nak buat? Kita bagilah kepada orang yang boleh pakai. Adalah manfaat, maka datanglah barakah pada kita. Selesailah. Ustaz nak bagi pun mahal kan, payah nak bagi. Yang tu atas kita lah. Dah kita tak boleh nak bagi ke orang, nak buat macam mana? Tak ada lah, tak berjalanlah keberkatan itu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak memungut rezeki kepada kita? Yang pertama sekali saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian. Rezeki ni satu benda yang tidak pasti, tetapi kita boleh cari rezeki ni. Satu benda yang tak pasti, kita tak tahu nak main macam mana kepada kita. Antara dia apa tuan-tuan sekalian? Yang pertama, rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hidup di atas dunia, ada rezeki Allah Taala bagi. Cara yang pertama, Allah Taala bagi, iaitu dengan kehidupan kita atas dunia.
Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa rizquha. Siapa yang hidup atas dunia ni sudah pastilah ada rezeki dia masing-masing. Sebab tu jangan sesekali kita ungkapkan, Allah kami tak ada rezeki lah hari ni. Jangan tuan-tuan. Pasal apa? Kita hidup je, Allah Taala bagi rezeki kepada kita. Kan? Cuma macam mana datangnya rezeki itu kepada kita tu kita tak tahu. Sebab benda yang kita minta untuk nak bagi rezeki kat kita ni, kita nak minta Allah Ta'ala ikut spek kita, bukan spek Allah Ta'ala. Tahu spek, bukan spek mata. Maksud dia tu kita nak tu ikut kita. Ya Allah, bagilah aku jadi presiden Amerika. Tu kita nak minta yang tu. Pasal apa? Nak kaya punya pasal. Betul tak betul? Allah Ta'ala tak bagilah jadi presiden Amerika. Kurang-kurang Allah Ta'ala bagilah harta benda banyak. Macam presiden Amerika, okey lah. Kan? Ni kita minta ikut spek kita. Ya Allah, bagilah aku jadi macam ni. Ya Allah, aku... Dah, kita minta. Ya Allah, limpahkan kepada aku rezeki. Macam mana rezeki itu nak datang, macam mana rezeki itu nak mai, serah kepadamu, Ya Allah. Itulah yang akan Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kerana sudah dijamin rezeki untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya yang kata kita ni, dalam bab rezeki ni kita suka mengeluh. Mengeluh sepanjang masa, tuan-tuan sekalian. Harga barang naik, kita mengeluh. Tapi dalam waktu yang sama, tiap-tiap minggu berjalan merata. Walaupun harga barang naik pun. Duk tengok dah tang mana ada homestay review bagus-bagus. Pergi tengok. Orang kata homestay ni mahal. Tak apa, boleh . Tapi tam nak makan tu, pergi cari hak rahmah punya pasal. Homestay tak pergi cari hak rahmah pula. Kan? Yang tu yang masalah. Kita duk kata tak ada rezeki, teruk lah apa. Tapi waktu yang sama berjalan. Langkawi baru ni. Orang duk kata tak ada orang. Tengok-tengok penuh, tuan-tuan sekalian. Kan? Mana lagi? Luar negara tak ada orang. Ramai jadi border tu sampai jam. Nak keluar pergi Siam punya pasal. Tu tang mana teruknya kita ni. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi kita suka mengeluh, tuan-tuan. Tuan-tuan ambillah falsafah. Falsafah cicak. Cicak ni dia tak mengeluh. Mana ustaz tahu dia tak mengeluh? Ya memanglah sebab saya tak tahu bahasa cicak. Tuan-tuan tahu tak rezeki cicak ni apa dia? Rezeki cicak ni adalah benda-benda yang duk berterbang. Nampak tak? Cicak Allah Ta'ala bagi sayap tak kat dia? Tuhan tak bagi sayap pun, tapi dia tak pernah mengeluh. Dia tahu kata benda tu terbang, dia pun naik atas shilling, dia naik atas dinding, dia pergi tangkap dengan lidah dia. Tapi dia tak pernah mengeluh. Sama macam katak, benda hak terbang, tuan-tuan sekalian. Katak boleh terbang, tak boleh terbang. Tapi benda tu boleh diambil oleh dia, rezeki kepada dia. Jadilah seekor burung yang dia pun tak tahu rezeki dia nak datang macam mana. Tetapi burung dia tidak pernah meninggalkan kicauan pada waktu pagi tiap-tiap hari. Walaupun dia tak tahu sama ada rezeki ataupun tidak. Dia keluar waktu pagi, dia balik ke sarang dia, tuan-tuan. 3 ekor, 4 ekor anak-anak duk buka mulut. Ada makanan untuk anak-anak. Dan esok dia tak tahu apa yang akan dia dapat. Itu yang kata burung. Dia tetap hingat. Kita pula duk marah, dia duk hingat. Apa burung ni duk hingat pagi-pagi? Kan? Duk hingat pagi-pagi ni pasal apa? Sedangkan burung, kita tak tahu rezeki dia macam mana. Walaupun begitu, ambillah falsafah burung. Pasal apa? Pasal mereka ini tidak pernah mengeluh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan binatang yang OKU total. Apa dia? Cacing. Tuan-tuan sekalian, cacing. Tak pernah mengeluh juga. Dia tetap meneruskan kehidupan dia. Walaupun tangan pun tak ada, kaki pun tak ada. Tapi dia tetap meneruskan kehidupan dia. Kerana dia tahu rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling sedih binatang ni, cerita bab binatang. Nyamuk, tuan-tuan sekalian. Nyamuk. Tu pun tak pernah mengeluh. Nyamuk ni, dia cari juga rezeki. Walaupun jarang-jarang dapat rezeki kepada dia. Antara musuh utama kepada nyamuk adalah Kementerian Kesihatan Malaysia dan pejabat kesihatan daerah. Betul tak betul? Sungguh. Kira duk pi bawa fogging tu ya. Kesian kat nyamuk tu. Dia lari mai ke masuk hospital tak boleh dah pasal fogging pun semua duk ada dah. Dia lari pi rumah dekat dengan Alok Stark, tuan-tuan sekalian. Rumah dia Alok Stark pakai Fumakila pula waktu tu. Lari pula pi rumah kok belah-belah Alok Melentang lah, belah-belah Alok Gunung tu. Pi rumah-rumah kok tu pun tak boleh cari rezeki juga. Pasal apa? Pasal dia pakai kelambu. Lepas tu dia duk nampak, ada mamat jual burger. Dia kata, yang ni rezeki aku.
Dia pun pelan-pelan pergi terbang kat mamat jual burger, pergi duduk dekat tengkuk kawan tu. Baru gaya nak isap darah kawan tu pergi tampak dah. Tuan-tuan nampak dah? Dapat tak rezeki kat dia, kat nyamuk? Tak dapat. Tapi yang kata rezeki Allah Ta'ala ni, nyamuk tidak pernah mengeluh. Dia tetap isap darah serupa kita. Dia tak pernah kerja di hospital pun. Kan? Mana kita nak tahu jumpa dia, nyamuk pasal faham yang kerja di sini. Dia kata aku cari darah ni tak boleh, tak cari makan. Dia kata darah. Tak ada, tuan sekalian. Pasal apa? Pasal yang kata binatang ni, semua makhluk-makhluk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan rezeki kepada kita masing-masing. Yang kedua, rezeki kerana usaha kita. Tuan-tuan main kerja apa semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a. Siapa yang bekerja, maka dia akan dapat usaha di atas pekerjaan dia. Yang kedua, rezeki. Tuan-tuan tengok orang yang paling kaya di dunia lah ni. Orang yang paling kaya di dunia ni Robert Kwok Ho Nyeng. Kenal ya? Robert Kwok. Dia ni tuan-tuan harta dia 14 juta point 8 bilion USD yang dia. Nombor 96 kaya di dunia. Orang Cina, tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan tengok dalam falsafah Tahun Baru Cina pun kalau kita tengok. Tahun Baru Cina ni dia suka letak neneh dalam rumah. Tuan-tuan, neneh tu kalau dalam bahasa Hokkien dia kata ong lai, dia kata. Ong lai ni maksud apa? Ada ong, ada tuh. Dan kalau kita tengok dalam bahasa Mandarin, yang kata limau dalam bahasa Mandarin disebut sebagai kam. Kam tu maksud apa? Emas. Nampak tak? Dan kalau tuan-tuan tengok yisang, makanan besar pada Tahun Baru Cina. Orang Cina ni cuti mereka 3 hari ya setahun. Kita ni semua raya cuti. Itu masalah dia tu. Raya Cina cuti, raya Hindu baru ni seminggu cuti. Kita ni kan kira cuti ya. Adalah Harmis tu rapat tu lagi mana boleh apply. Tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan tengok yisang. Yisang ni daripada ikan. Ikan apa tuan-tuan sekalian? Ikan antara dia ikan yu. Yu tu maksud apa? Yu itu adalah membawa tuh. Itu falsafah orang Cina. Maksud dia apa? Dia nak apa yang mereka usahakan itu sentiasa mereka dapat. Jadi, mereka positifkan dalam bentuk ritual ataupun dalam bentuk pengamalan dan juga adat-adat mereka. Tapi kita, macam tuan-tuan lah, macam ustaz-ustaz rajin duk buat contoh lah. Kompang kita pun selalu duk bunyi kompang apa? Kan? Tak untung. Kompang kita pun dah bunyi tak untung. Kerja ada lagi, tak untung lah tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Baik. Yang ketiga, rezeki itu datang dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ramai lagi di kalangan kita yang tak ada kerja. Bersyukurlah. Kita dapat kerja ni, Allahu Akbar. Jangan mengeluh. Ni mengeluh. Sentiasa mengeluh. Sedangkan orang lain kerja pun tak dapat. Graduan yang keluar beratus ribu, tuan-tuan sekalian. Tapi peluang pekerjaan tu tak banyak mana. Adalah 10. Tapi yang main minta, yang main bagi borang tu lebih kurang 200 ribu orang. Yang nak pakai itu dalam 10 orang je. Kita ni Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kerja. Jadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kamu, Allah Ta'ala akan tambah kesyukuran ataupun tambah nikmat di atas kesyukuran itu. Dan andainya kamu kufur kepada Allah Ta'ala ataupun kamu tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, sesungguhnya azab Allah Ta'ala itu pedih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, rezeki datang kepada kita dalam keadaan tidak terduga. Kita tak tahu rezeki itu mai kat kita. Dan benda ni disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq ataupun disebut ayat 1000 dinar. Yang orang duduk pelekat di kedai-kedai makan. Orang kata ayat tu ayat pelarih. Tahu pelarih? Kan ada ayat tu orang kata orang masuk ramai. Allah, yang tu pun saya tak tahu mai daripada mana. Hospital ni tak ada ayat tu pun ramai-ramai. Kan kedai-kedai tuan-tuan menapi Gamak Sultan Abdul Hamid. Mana nak? Gamak Sultan Abdul Hamid tu di kedai-kedai. Orang Cina pun letak, orang India pun letak, orang Melayu tambah lagi lah. Pasal apa letak ni Gamak Sultan Abdul Hamid? Oh, dia kata gamak ni pelarih dia kata. Tuan-tuan tengok di hospital kita tak letak Gamak Sultan Abdul Hamid pun orang ramai. Kan? Allah, yang tu. Yang kata benda ni janganlah kita duduk mengamalkan sebab benda ni membawa kepada kesyirikan. Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan buka jalan keluar kepada dia. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah Ta'ala akan bagi rezeki dalam keadaan tidak disangka-sangka. Makna dia, ada rezeki yang tidak disangka datang kepada kita.
Baik, yang tu yang keempat. Yang kelima, macam mana nak memperoleh rezeki, iaitu dengan memperbanyakkan istighfar. Memperbanyakkan istighfar. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Tuan-tuan balik cari ayat ni. Istighfar saja. Apa Allah Taala sebut? Tuhan kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Allah Ta'ala kata, siapa yang memperbanyakkan istighfar, nombor satu, Allah Ta'ala akan turunkan yursilis samaa alaikum midrara. Allah Ta'ala akan buat turun hujan kepada dia. Hujan ni apa? Barakah Allah Ta'ala buat turun. Lepas tu, Allah Ta'ala kata lagi, wa yumdib lakum bi amwal. Allah Ta'ala akan bagi rezeki kepada kita. Tak perlu nak pergi cari tok bomo, tak perlu nak pergi cari apa, macam-macam lah kita duk pergi cari kan. Bomo siam lah, apalah, minta macam-macam. Lah ni pun tuan-tuan sekalian, nak ambil periksa pun pergi cari bomo. Tu pelik tau. Bawa pensil pergi kat tok bomo. Tok bomo kata, meh, pensil tu nak jampi tengok. Okey, boleh jawab periksa. Dia pun pergi jawab dengan penuh confident. Keluar, tak lului tuan-tuan sekalian. Pasal apa tak lului? Pasal tok bomo pun tak sekolah. Nak lului macam mana? Kita ni, ya Allah, benda-benda hak harum biru ni kita syok semua. Saya kerja duk buat contoh apa? Suara pun makin slow lah kita pun. Saya kerja buat contoh apa tuan-tuan? Ni, bila duduk di hospital ni kadang-kadang uri, betul tak? Uri, nak balik rumah. Dalam uri tu pergi buh macam-macam. Pergi habak pula, kata ni dalam uri jangan lupa buh pensil. Ada buh pensil. Kan? Yang hak muda-muda dia tak tahulah. Kan hak lama-lama sikit dia tahu. Pasal apa buh pensil? Pasal nanti nu, anak tu, yang hak dilahirkan bersama dengan uri tu, nanti jadi orang hak cerdik. Apalah pensil? Awak tak pergi bubuh handphone dalam tu? Tak pergi bubuh komputer ke? Hampir bubuh AI lah, kan AI tu ada. Pergi bubuh AI dalam tu. Kan, korang-korang lagi cerdik, tuan-tuan tak ada kena mengena langsung. Kan, yang pastinya Allah Ta'ala kata, siapa yang usaha, dia akan dapat. Yang tu aja. Tuhan nak bagi rezeki kok mana? Yang tu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat surah Nuh tadi ni, ayat 10 sampai 12. Allah Ta'ala kata, wa yumdib lakum bi amwal. Siapa nak dapat harta banyak, istighfar banyak-banyak. Tiap-tiap hari target, sebelum aku nak mai ke hospital nak kerja, aku akan baca istighfar 1000 kali. 1000 kali tuan-tuan sekalian. Duduk dalam kereta, duduk tekan benda tu. Kan? Astaghfirullah. Tekanlah benda tu. Alhamdulillah, kita boleh istiqamah 1000 kali. Tuan-tuan tengok apa yang akan jadi kepada tuan-tuan sekalian. Ini ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Tuhan kata apa? Wa yumdid lakum bi amwalin wa banin. Allah Ta'ala akan bagi kepada kita anak-anak. Siapa yang minta maaf sebutlah, ini rezeki Allah Ta'ala. Menikah lama, tuan-tuan sekalian, tapi anak tak dapat. Kan? Jadi segan untuk nak berjumpa dengan orang. Bila sembang ataupun bila kawan-kawan buat family day ke apa ke di pejabat, bawa anak-anak, dia tak main, dia ambil cuti. Pasal apa? Pasal dia tak boleh tengok anak-anak orang. Kawan menikah lama dah. Sampai mak dia pun tak pergi ke masjid dah. Orang duk tanya, anak hak menikah hari tu boleh anak berapa orang lah? Dia tak boleh lagi. Tak boleh lagi menikah dekat 3 tahun, 4 tahun. Tu. Hak jenis-jenis mulut-mulut neraka ni. Kan? Mulut datang daripada neraka, dia kira tanya aja. Lepas tu berjumpa pula kok market ke apa ke, jumpa-jumpa. Dengar kata tak boleh anak lagi no. Dia kata betul, Allah kesiannya. Awak jadi lagu tu. Dia tanya kita pula lagu tu. Kita tengah duk pegang ikan. Seorang nak angkat ikan pergi lempak atas kepala dia. Tanya apa ke soalan-soalan. Tentu lah. Tu yang lah ni budaya nak pergi ziarah orang pun dah tak ada dah bila mai hari raya. Antara soalan-soalan yang telah malaikat maut bagi kat mereka ni yang ni. Kan? Anak berapa orang dah? Cucu berapa orang? Allah, tak payah tanya lah. Baik, bagi orang yang macam ni macam mana? Nak pujuk hati macam mana? Jangan bimbang. Cerita apa? Kita tak dapat anak. Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh ni. Tuhan kata apa? Istighfar lah banyak-banyak. Kan? Kita duk istighfar dalam kereta apa tak tumbuk kawan tu ya. Astaghfirullahalazim. Geram, astagfirullah. Hak tu, bukan dia yang ni. Allahu Akbar. Istighfar banyak-banyak. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang istighfar? وَجَعَلَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلَكُمْ أَنْهَارًا. Dan kami akan memberikan kepada mereka syurga, kami akan memberikan kepada mereka sungai yang mengalir di bawahnya. Ayat ni tuan-tuan sekalian, ada orang pergi jumpa Hasan Basri.
Dia tanya Hasan Basri, kami ada kebun, tapi kebun kami itu tidak subur. Hasan Basri kata apa? Istighfar banyak-banyak. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tuhan kata apa? وَجَعَلْنَاكُمْ jannah. Kami jadikan kepada kamu syurga. Syurga ni apa? Kebun-kebun. Dan di bawah itu akan mengalir sungai-sungai yang akan menyeburkan kebun-kebun kamu. Boleh faham tuan sekalian? Tuan-tuan yang duduk buat rumah apa di rumah tu ada pokok bunga lah apa semua. Kan? Allah, pasal apa lah pokok bunga ni layu? Pasal apa? Macam-macam lah. Cari ubat ni tuan-tuan. Tak jadi juga. Waktu nak potong pokok ke ataupun nak baja ke apa. Istighfar banyak-banyak sambil tu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. InsyaAllah pokok nanti akan naik. Bila dah banyak tuan-tuan sekalian, bawa mai ke hospital sama. Pergi letak, bagi menghijau ke hospital. Dah banyak pokok bunga di rumah. Kan? Buat yang tu dulu. Baik, yang tu rezeki dengan keadaan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, rezeki datang dalam keadaan bernikah. Yang ni saya tak nak berani syarah pasal orang perempuan ramai daripada orang lelaki. Kan, tak pasal-pasal saya lagi pakai baling kasut mai kat saya mampu. Kan? Yang pastinya siapa menikah, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan rezeki kepada dia, tuan-tuan sekalian. Yang ni kalau orang lelaki ramai kita hurai lagi. Tapi oleh kerana tak ramai, cukup takat tu sudah. Hak faham, tak faham, sudah. Tuan. Baik. Yang ketujuh, rezeki kerana anak. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran suratul Isra, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Jangan kamu takut dengan miskin. Pasal apa? Ketika mana kamu mendapat anak. Ni orang duduk takut. Jadi itulah duk buat apa-apa. Baguslah dia buat merancang kehamilan apa semua tu. Dia kata tak boleh, saya tengok jiran sebelah, ya Allah, kata kesian dekat dia. Muda lagi tapi anak dia tu 11 orang tiap-tiap tahun. Ambulans duduk di rumah dia tak pergi ke mana ya. Duk tunggu bila nak beranak lagi. Biar pergi kat dia lah. Dia tak serabut, kita pula yang serabut. Betul tak betul? Dia kalau keluar pergi berjalan, pergi mana-mana berjalan, tu dia nampak seropangan kereta api tu. Pak duduk depan, anak-anak kecil berceretet. Tahu berceretet? Berceretet budak-budak ni. Kita tengok Allah, aku serabut lah. Mak kita duduk abang. Hang tengok tu. Hang nanti menikah jangan duduk beranak kerak macam tu. Lepas tu nak buat macam mana mak oi? Kan? Tuan-tuan, jangan duduk risau. Rezeki Allah Ta'ala bagi insyaAllah. Allah Ta'ala pasti akan bagi. Kan? Tuhan sebut dalam suratul Isra ayat 13. Ada saja. Time keluar saja manusia, hidup saja manusia, akan ada rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Baik tuan-tuan, saya dah terlajak 2 minit ni, saya ringkaskan. Yang ke-8, macam mana nak dapat rezeki lagi? Iaitu dengan bersedekah. Allah Ta'ala sebut dalam sebuah hadis Qudsi. Allah Ta'ala kata kepada malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, malaikat minta kepada Allah, siapa yang bawa keluar rezeki, siapa yang bersedekah, ganti balik ya Allah. Malaikat minta kepada Allah. Ya Allah, siapa yang tak bawa keluar, yang kedekut piang, maksud dia pekin duit ni, rosakkan harta benda dia. Tuan-tuan fikir-fikir sungguh juga. Kan? Saya kalau tabung lalu ada tabung apa? Dia tak ada tabung kan? Kita nak pegang duit tu RM50 nak boh dalam tabung tu. Bos ringgit sudah RM50. Saya boleh duk pi apa nama Al-Bank juga depan tu kan? Contoh lagu tu lah. Tuan-tuan tengok RM50 tu sekali, dia akan hilang dan akan jadi RM300. Dia keluar tangan tu tergeleceh lagu mana tu, tergeleceh. Allahu Akbar, patah kaki, tuan-tuan sekalian, patah kaki. Nak pergi cari ubat ni, jenuh nak kena bayar. Daripada RM50 hak patah kaki tu, tuan-tuan sekalian, nak bawa keluar tu, RM300 dia kena bawa keluar. Jaga elok-elok. Kan? Baik kita boh RM50 tu. Lepas tu jangan duk fikir apa dah lepas tu. Sebab benda ni disebut oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah buat contoh apa tuan-tuan sekalian? Orang yang pergi ke masjid, nak boh dalam tabung masjid RM50 berasa segan. Kan? Jadi dia boh RM1. Dia keluar daripada masjid, kena hujan. Demam bukan demam biasa-biasa punya, demam kora punya demam. Demam kora punya. Pergi cari ubat tuan-tuan, ubat tu tak serasi, ubat ni tak serasi. Hak duk beli ubat tu pun dekat RM300-400 lah. Nampak tak? Allah Ta'ala boleh bagi macam tu. Tapi tak ada lah hadis betul lah. Cari tuan-tuan kata, Ustaz, hak Ustaz sebut kena hujan 3 titik tu adalah hadis. Mampu saya nak cari. Tak ada. Yang tu contoh saya bagi kepada tuan-tuan sekalian. Yang terakhir. Okey, yang terakhir. Saya dah lajak 4 minit. Allah Ta'ala sebut macam mana nak datangkan rezeki.
iaitulah dalam keadaan berhijrah. Puan Syariah kita pun daripada Putrajaya mai kepada sini. Tuan-tuan boleh tengok, tanya dia, apa yang dia dapat duduk di sini. Boleh duduk dapat doa daripada mak ayah, duduk dengan mak ayah. Kan? Macam-macam makan kat Putrajaya, makan Allahu Akbar. Kan? Orang kata gila-gila babai punya makan. Orang kata macam tu lah. Maksud dia potong kepala punya makan. Di sini Alhamdulillah, makan bilah macam mana. Rezeki, dapat jumpa kawan-kawan. Kerja seronok. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Suratul Nisa ayat 100. Allah Ta'ala sebut Suratul Nisa, surah orang perempuan. Pasal apa? Pasal orang perempuan tak mau berhijrah. Tuhan kata, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِرْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا وَسَعَةً. Siapa yang berhijrah di jalan Allah Ta'ala, Tuhan akan bagi keberuntungan kepada dia. Tuhan akan bagi kepada dia keluasan ketika mana dia berhijrah itu. Jadi, hijrahlah tuan-tuan sekalian. Kan, kita tengoklah kisah-kisah ataupun makhluk-makhluk yang lain yang berhijrah. Antara dia burung, tuan-tuan sekalian, ada 10,000 spesies burung yang disebut sebagai migratory bird ataupun burung imigran ni. Dia keluar berhijrah, tuan-tuan, tanpa membawa kad pengenalan dan juga kad bank. Mana ada dia bawa? Tapi tuan-tuan tengok, tang mana dia pergi ada sanctuary bird yang berhenti bagi makan. Ada di Cyberjaya, ada di Kuala Gula, lepas tu merata, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tengok ulat daripada Thailand, ulat yang duduk di pokok-pokok, di buah-buah ni, sampai makis ataupun satu jabatan yang duk jaga sebelum seludupnya, yang kata daging lah apa segalanya tu. Tuan-tuan tengok tak? Berhijrahnya ulat tu daripada Thailand mai ke Malaysia. Rupa-rupanya tuan-tuan, untuk nak hindarkan daripada ulat tu terus mai ke Alostak ni, mereka buat satu kebun jagung kepada ulat-ulat ni. Nampak tak? Dia hijrah mai, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia. Dia boleh pergi duduk kat kebun jagung belah mana? Belah Changlun ke belah mana? Dia makan jagung-jagung tu, menyebabkan ulat tu tak mai kat Alostak. Kalau tidak, pakat makan ulat lah kita semua. Itu rezeki. Allahu Akbar. Siapa yang berhijrah, Allah Ta'ala akan buka rezeki kepada dia, insya-Allah. Jadi, hijrahlah tuan-tuan. Niat kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah rezeki akan datang kepada kita, insyaAllah. Baik, saya rasa cukup dekat tu. Minta maaf, saya dah terlajak selama 6 minit. Kan, suara saya pun makin duk turun dah ni. Volume tak apa nak kuat lah. Saya rasa macam saya nak demam lah kot. Rasa sakit engkung. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita pekerja yang hebat, yang boleh bekerja dalam keadaan rezeki yang barakah. Dan seterusnya, rezeki itu akan diberikan kepada kita sampailah bila-bila fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih kepada Ashabul Fadilah Ustaz Ismudi yang duk berhubung dengan saya daripada dulu lagi. Terima kasih kepada Puan Syariah kerana bersama-sama, kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang bersama-sama pada tengah hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada rezeki dan kepada kehidupan kita. Saya minta maaf andainya terlanjur kata, terlajak kata ataupun terlanjur bicara kepada Allah Ta'ala. Saya memohon ampun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.